Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai topik ruang bagi matematik tahun 4. Boleh rujuk pada muka surat 200 sampai 205. Dalam ruang ni kita akan belajar banyak benda, antaranya sudut, kita akan belajar garisan, perimeter, luas dan isi padu. Kita masuk dulu mengenai sudut. Apa maksud sudut? Sudut ni adalah ruang pada bucu. Maksudnya kalau kamu kat rumah tu ada dinding dapur dengan dinding bilik. Dekat bucu tu ada ruang. Inilah yang kita panggil sebagai sudut. Sudut ni ada 3, iaitu sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. Kita tengok dulu apa itu sudut tegak. Sudut tegak ni bila ada dua garisan yang lurus bertembung. Garisan tu lurus tau, dia bukan sengit. Dia lurus, dia akan membentuk sudut tegak, iaitu 90 darjah. Sudut tirus pula adalah bila satu dinding ni, satu garisan ni dia bertembung dengan dinding yang lain ataupun garisan yang lain. Tapi tak lebih daripada sudut tegak tadi. Maksudnya dia halus je. Dia macam ni. Ataupun dia macam ni. Ataupun dia macam ni. Ini kita panggil dia sebagai sudut tirus. Satu lagi sudut adalah sudut cakar. Sudut cakar ni apabila garisan ni ataupun dinding yang ni dia bertembung dengan satu lagi garisan yang lain ataupun satu dinding yang lain dari sini sampai sini. Dia lebih daripada sudut tegak. Itu kita dah panggil dia sebagai sudut cakar. Kalau kita tengok kat sini ada bentuk-bentuk segitiga ni. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Maksud dia semua kaki dia ni sama. Jadi dia membentuk satu sudut yang tidak besar, satu sudut yang tak sampai pun lagi sudut tegak. Jadi dia membentuk sudut tirus. Kalau satu lagi segitiga sama kaki ni. Kaki dia ni je yang sama. Yang tapak dia ni tak sama panjang pun. Itu tengok dia punya sudut ni masih lagi tak lebih daripada sudut tegak. Jadi tiga-tiga sudut ni masih lagi dipanggil sudut tirus. Segitiga yang lain, segitiga tak sama kaki. Maksudnya kaki hak ni tak sama, kaki hak ni tak sama, hak ni pun tak sama. Jadi garisan ini membentuk, kalau kita tengok ini, sudut ni halus je, tak sampai pun sudut tegak. Ini sudut ni membentuk sudut tirus. Dua sudut tirus. Tapi kalau kita tengok ini, wah, besar. Lebih daripada sudut tegak. Jadi kita panggil dia sebagai sudut cakar. Ada satu sudut cakar dan satu sudut tirus. Segitiga yang terakhir, segitiga bersudut tegak. Kenapa sudut tegak? Ada satu garisan yang lurus bertembung dengan satu lagi garisan yang lurus. Dia membentuk segi empat yang kecil ni. Maksudnya dua garisan tu straight, lurus, bertembung membentuk sudut tegak. Tapi pada sudut ni, tengok ni, besar tak dia punya sudut? Tak besar. Jadi dia sudut tirus. Sama juga yang ni, sudut tirus. Jadi ada satu sudut tegak dan dua sudut tirus pada segitiga bersudut tegak. Ingat, sudut ada 3, iaitu sudut tirus, sudut cakar dan sudut tegak. Sekarang kita pergi kepada garisan. Garisan ada 2 yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu
garis selari dan garis serenjang. Okey, apa maksud garis selari? Garis selari ni adalah dua garisan yang sama line dia, sama tujuannya dan tidak bertembung. Okey. Macam kamu lumba lari, ada banyak lorong. Semua lorong tu sama, menuju ke arah yang sama. Selarilah tu. Tapi tidak bertembung. Memanglah tak bertembung. Kalau bertembung, macam mana nak lumba lari kan? Okay, ingat, selari mesti sama dan tidak bertembung. Tapi, kalau garisan serenjang, okay, satu garisan ni, ada garisan yang lain bertembung, garisan lurus tau. Bertembung dan membentuk sudut tegak. Ini kita panggil sebagai garis serenjang. Okey, cuba kita tengok soalan P ni, yang bawah ni. Ini garisan, ni dua garis ni kita sebut sebagai serenjang. Kenapa? Sebab dua garisan yang straight ni dan ini bertembung di tengah-tengah ni dan membentuk sudut 90 darjah, sudut tegak. Okey. Bagi soalan Q, selari ke dia? Tak selari sebab tak sama pun hala tuju dua-dua ni. Serenjang ke dia? Tidak, sebab dia tidak bertembung langsung. Dah lah tak bertembung. Jangan kata bertembung. Bertembung pun tidak. Nak hasilkan sudut tegak pun tak boleh. Okay. Kalau R yang ni, sudut selari ke dia? Tak sama. Sudut serenjang ke dia? Mari kita cek. Okay. Dia bertembung. Okay, bertembung dah. Tapi wujud 90 wujud sudut tegak tak? Tak. Sebab sudut ni halus. Jadi dia hanya sudut tirus sahaja yang terwujud. Jadi ni bukan garis serenjang. Okey, bagi S, okey, sudut garisan ni selari, dua-dua menuju pada tempat yang sama dan tidak bertembung. Okey. Ini cara-cara nak buat garis selari dan garis serenjang. Okey, garis selari dulu. Kamu ambil je pembaris kamu. Pembaris kamu akan ada dua bahagian kan. Satu side sini, satu side sini kan. Kamu letak je pembaris kat tengah-tengah sini. Garis kan ikut pembaris tu. Dah wujud dah garis selari. Okey. Kalau garis serenjang, kamu letak pembaris kat sini. Cikgu tangan tak betul tak tegak. Tapi sepatutnya mesti garis lurus. Kamu letak garis kat sini, pembaris kat sini mewujudkan garis lurus. Satu lagi pembaris kat sini mewujudkan garis lurus. Maka terwujudlah sudut tegak. Ini kita panggil garis serenjang. Okey. Latihan ni, okay, kita tengoklah Kita tak tengok semua, kita tengok sikit je. Okey, rajah menunjukkan segi empat sama dan segi empat tepat. Nyatakan garis-garis yang serenjang dengan PQ dan KN. Okey, ni PQ. Garis serenjang tu apa? Garis yang bertembung dan membentuk sudut tegak. Mana garis yang bertembung dengan dia? Okey, ni dah. Dan membentuk sudut tegak. Okey, jadi yang serenjang dengan PQ, PS. Alamak. Cikgu tulis sini PS dan QR. Okey, kalau KN, mana KN? Ni KN. Mana yang garis serenjang dengan KN yang bertembung? Okey, kalau KN pula yang bertembung dengan dia MN dan KL.
Kalau garis yang selari dengan PS, mana PS? Okey, ni PS selari. Mana yang sama dengan dia? QR lah. Dan KL yang sama dengan dia adalah MN. Cuba tengok nombor 2. Rajah menunjukkan satu peta jalan. Nyatakan jalan yang selari dengan jalan merpati. Okey, ni jalan merpati. Mana yang sama dengan dia? Ni tak sama, Merak ni. Helang pun tak sama. Jadi jalan Nuri yang selari. Okey, Nuri. Okey. Nyatakan jalan-jalan yang membentuk garis serenjang. Apa maksud garis serenjang? Dua garis yang tegak dan bertembung. Okey. Mana yang tegak? Merpati dengan Nuri ni tegak, Merak tak tegak, Enggang tak tegak. Okey, satu lagi yang tegak adalah Helang. Bertembung tak? Bertembung. Bertembung di sini. Jadi apa jalan dia? Jalan Merpati, Jalan Nuri dan Jalan Helang. Seterusnya kita akan belajar mengenai perimeter. Okay, apa maksud perimeter? Perimeter adalah ukur keliling. Okay, maksudnya kalau ada petak ni, perimeter dia yang bahagian luar ni sahaja. Okay. Kalau ada dua petak yang bertembung, ukur keliling dia yang ini sahaja. Yang dalam ni kita tak kira pun. Sebab mesti ukur keliling. Luar je. Bagi soalan nombor 3 ni. Mana ukuran keliling? Yang ni. Tak nampak. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Jadi perimeternya dari sini 18 meter. Yang ni 10. Kalau yang ni 18. Kalau yang ni 10. Okey, jadi bolehlah kita tambah macam biasa. Okey. Kalau perimeter oktagon sekata, maksudnya semua garisan dia sama panjang. Okey. Ada berapa oktagon? Oktagon ada 8. Jadi sepatutnya 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 lagi tambah 6 lagi. Okey, ini kaedah nak cari perimeter. Tapi konsep darab adalah tambah yang berulang-ulang. Maksudnya nombor yang sama kita tambah banyak kali. Macam soalan ni lah. Okey, ada 8 kali 6 ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya kena tambah dengan 6 meter. Jadi kita boleh tulis sebagai 8 darab 6 meter. Okey. Jadi kiralah berapa jumlah dia. Contoh soalan uji diri A ni. A. Mana perimeter dia nak cari? Okey. 3 cm tambah yang ni. Sama kan garis ni? Maksudnya samalah panjang dia. 7 cm tambah yang ni pula 3 cm tambah yang ni pula 7 cm. Okey, carilah berapa jawapan dia. Bagi soalan B ni pula, okey. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. 4 cm tambah 4 cm. Okey. Sama kan? Semua ni 4 cm kan? Okay, kita kena ingat juga konsep darab adalah tambah berulang-ulang. Jadi kita boleh tukarkan dia kepada 7 darab 4 cm. Dapatlah jawapan dia. Perimeter ukur keliling 6 meter tambah 5 meter tambah 7 meter. Dapatlah jawapan dia. Okey. Itu saja untuk hari ini. Seterusnya adalah latihan. Kamu boleh buat dan hantar pada cikgu. Okey.
Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.